Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Alhamdulillah, bersama saya Amir Hazil dan tentu saja Tuan Haji Zainal. Ya. Alhamdulillah sekali lagi Tuan Haji, apa khabar? Baik. Back to back ni, petang malam ni. Petang malam. Tahniah untuk sesi semalam. Alhamdulillah tengok ramai yang masuk Tuan Haji. Oh ya. Ramai yang nak berkongsi dan mendengar pandangan, mendengar jadi, cerita. Jadi video yang saya rekod 63,000. Belum 24 jam tadi, 63,000. Kita ada di YouTube dalam 15,000. Ya. 140 log buku. 140 log buku lepas. Paling banyak kot. Belum lagi, kita tunggu sebab log masih masuk daripada mereka yang duk preview sebab kita letakkan dalam WhatsApp. Tapi setakat ni ada 140 log, tuan-tuan semua membantu untuk merealisasikan impian lepak jual buku untuk balik bercuti di Pulau Pinang bagi rawatan kesihatan. Ya. Dan saya dimaklumkan juga untuk bantu seperti mana yang dibagi dalam sesi semalam kan, untuk bantu projek untuk penulisan skrip. Ya, maknanya ada projek besar tu. Ya, dia mungkin menulis skrip telemovie atau apa barangkali short film. Tak sempat saya buat benda tu semalam. Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas mereka yang hadir. Untuk anda semua yang hadir pada malam ini, tolong terus like and share. Dan saya bersama sekali lagi di ZRE Stream, dan kali ini seperti mana minggu lepas, 18 September, kali ini 27 September, sekali lagi untuk mewawarkan kepada sahabat-sahabat ZRE tentu sahaja bahawa kita akan mengendalikan satu sesi yang buat pertama kalinya lah, daripada ZRE Stream, di mana saya berbesar hati untuk orang kata mengendalikan sesi bersama Tuan Haji Zainal sendiri untuk apa yang kita namakan sebagai sesi urus tekanan. Dan ini adalah urus tekanan cabaran era kini. Betul. Dan ini adalah sesi pertama secara orang kata hadir diri yang dibuat sepanjang hampir 6 bulan ZRA. So ini sesi pertama kita yang mana kita dapat duduk dalam satu majlis ilmu bersama-sama. Jadi ini saya rasa satu lagi menu yang dihidangkan daripada Tuan Haji Zainal sendiri di ZRA Stream untuk kita, yang mana kita mengikuti bahawa salah satu komponen yang dibawa oleh ZRE Stream selain pada kemasyarakatan, opitoria tentang geopolitik, tentang perkembangan semasa ekonomi dan sebagainya. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan adalah tentang isu bagaimana untuk kita menangani, untuk menguruskan stres. Dan saya rasa secara langsung tak langsung, kalau kita yang telah mengikuti stream ni lah, sejak daripada Tuan Haji di garasi yang lalu hinggalah ke ZRE, tentu saja pasti sahaja apa sahaja topik, akhir sekali bagaimana kita nak mengendalikannya. Betul. Dan bagaimana kita respon dengan keadaan semasa. Kalau Haji cakap pasal cuaca ke, Haji cakap pasal politik ke, bagaimana kita nak respon. Betul. Semalam saya tengok macam-macam respon di dalam ruang komen. Dah ada satu acara lain pula. Acara jadi respon. kadang-kadang bagaimana kita nak orang kata bertindak balas dengan keadaan sekeliling kita. Jadi Tuan Haji pada pandangan saya adalah satu sosok yang telah banyak menjadi panduan, bukan hanya kepada mereka yang mungkin mencari, yang tahu bahawa ini macam aku perlukan ini, tapi juga kepada mungkin mereka yang dalam industri, contoh dalam terapi, dalam kesihatan itu sendiri Tuan Haji. Sebab Tuan Haji sendiri seperti mana yang telah mungkin ramai yang tahu bahawa Tuan Haji sendiri selalu berterus terang dengan keadaan yang telah ataupun pernah Tuan Haji lalui. Di mana Tuan Haji menghadapi isu tekanan ataupun isu anxiety, kemudian isu post trauma dan sebagainya, dan itu menjadi pengalaman yang premium ataupun eksklusif. Sebab Haji ramai yang berpandangan bahawa bagaimanapun kita boleh membaca tentangnya, bagaimanapun kita boleh mendengar bercerita tentangnya, tetapi untuk melaluinya itu adalah satu proses yang mungkin tidak ada dalam manual dan tidak ada dalam buku. Betul. Jadi tentu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, kehadiran saya di sini sekali lagi selain daripada untuk mewawarkan program kita Haji pada 1 hari bulan Oktober 2022 di Seksyen 9 Shah Alam, di studio saya di Seksyen 9 Shah Alam dah siap Haji, insya-Allah. Mudah-mudahan
Dan ini adalah sesi pertama seperti mana yang saya beritahu tadi, dan sesi ini untuk kita berkongsi. Dan tentu saja tetamu istimewa yang saya berbesar hati untuk dapat bekerjasama, sebab tentu saja saya rasa bukan hanya untuk buat konten ini Haji, tetapi untuk bawa sosok yang dapat menceritakan dan memberikan panduan. Ya. Dan saya rasa Haji tentu sahaja secara langsung dan tak langsung dah pun buat demikian. Ya. Cuma kali ini mungkin secara lebih eksklusif kepada mereka yang benar-benar mencari dan benar-benar mahu. Ya. Dan Haji, saya nampak bahawa majlis-majlis hikmah, majlis-majlis ilmu sebegini, dia umpama majlis hikmah. Yang mungkin si pencari lah yang akan berusaha. Betul. Jadi saya nak mengajak anda, kerana masih ada lagi kekosongan yang mungkin anda boleh isikan. Kerana perlu hadir diri tuan-tuan dan puan-puan, nanti boleh dapatkan maklumat di WhatsApp yang kita tampilkan. Tapi sebelum kita bersembang ataupun bercakap tentang tarikh kejadian ataupun apa yang kita nak kongsi pada hari kejadian, Haji, mungkinlah sekali lagi mungkin para sahabat nak mengulang cerita kan Haji, sebab Haji duduk pada satu kerusi dalam perspektif saya lah, sebagai pengamal, sebagai konsultan yang selalu mendengar cerita orang. Tapi saya sendiri pun banyak juga ceritanya, pengalamannya. Jadi kalau saya mendengar cerita Haji dan melihat cara Haji mengendalikan isu ataupun mengendalikan orang kata sesuatu challenge ataupun cabaran, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua, biasanya Haji sentiasa ada sudut pandangan yang berbeza. Dan ini menjadi tarikan kenapa saya selalu cuba melihat sisi mana yang saya cuba fikir macam mana Haji boleh fikir macam tu. Sebab pada pandangan saya mungkin agak tipikal seperti mana orang lain berfikir. Tetapi bila Haji melontarkan buah pandangan, melontarkan sisi orang kata ilmu ataupun sudut idea, selalu datang daripada sisi-sisi yang saya rasa mungkin tertinggal ataupun terlepas pandang oleh orang lain. Namun dalam masa yang sama, walaupun Haji dapat mengendalikan, dapat berfikir orang kata di luar petak itu dengan mudah, pada saya lah. Tapi Haji sendiri ada isu-isu tertentu yang berkait rapat dengan tekanan. Jadi saya fikir, takkan Haji ada banyak jawapan untuk banyak perkara. Tapi untuk perkara yang berkait rapat dengan isu sendiri, macam mana Haji macam hilang, macam kadang-kadang boleh sampai jadi panik tu, boleh jadi sampai anxiety tu. Mungkin Haji boleh cerita, mesti ada cetusan besar yang berlaku. Sekarang saya akan lagi mudah rasa tertekan. Kerana satu adalah saya menghadapi kes mahkamah untuk mendapatkan ini pressure yang paling besar lah. Dia muncul dalam gangguan tidur, dia muncul dalam gangguan harian, secara emosi. Saya lebih banyak kalau ada peluang saya lebih banyak suka berbaring di bilik untuk memikirkan bagaimana nak mengendalikan isu mahkamah ni, supaya satu adalah, pertama adalah saya temui gadis ni di jalanan. Saya bagi tahu, kata start daripada mula bagaimana saya kendalikan, dan pressure tu sangat kuat walaupun saya bekerja seperti biasa. Saya temui gadis ni di jalanan, dibiarkan tanpa penjaga, dan dia berusia 15 tahun. Waktu saya jumpa dia hamil 4 bulan. Dan waktu tu saya sedang mengedarkan makanan, saya sedang menguruskan bagaimana nak mengendalikan diri saya di tengah-tengah miskin bandar. Kerana saya selalu menganggap saya seorang yang kalau ada isu miskin bandar dan isu isu kultural miskin ni, saya selalu bentang kata kerja. Tapi saya pilih, bila saya keluar daripada garasi tu, satu benda yang saya pilih adalah on the street. Di mana tempat yang saya pernah hidup tapi saya tinggalkan selama 25 tahun kerana saya mengejar kejayaan saya. Jadi saya jumpa gadis ni. Bila saya jumpa, sampai satu masa secara kebetulan, dia pun kandungan dia makin besar kerana dia 15 tahun, dia tak boleh mengendalikannya, dan kerana dia tinggal di kalangan orang-orang jalanan, dia tak ada jalan keluar. Jadi saya pun ambil keputusan menguruskan cara bagaimana dia akan melahirkan anak. Bila saya urus semua dan saya consider dia okey lah, maka timbul isu keluarganya ingin mendapatkan kembali dia dan anaknya, yang secara
undang-undang telah diputuskan oleh mahkamah kepada saya. Jadi tentulah sebagai seorang manusia, saya rasa saya kasihan kerana dia memilih dan menyatakan pandangan dia di mahkamah. Dia tak mahu bersama dengan ibunya, dia ingin bersama dengan saya. Oh, dia tak nak. Dia tak nak dengan ibu dia dan dia ingin tinggal dengan saya. Tapi waktu itu sebagai manusia, saya juga ada rasa apakah saya harus meneruskan proses di mahkamah untuk mendapatkan anak ini. Tekanan tu dah besar sebab saya tengok melihat seorang ibu berdiri di mahkamah dengan keadaan tergigil-gigil, tak cukup duit, bawa lawyer nak lawan dengan saya. Saya tak pakai lawyer because saya ada saya go for straightforward. Dan saya lihat bagaimana dia menggelabah, dia menggeletar kerana bimbang kehilangan anaknya. Bagaimana lawyer yang tak bersedia kerana pro bono tidak dibayar. Berdiri pula di mahkamah dengan fakta yang tak lengkap. Dan kemudian bila saya bangun, mahkamah meminta saya bangun dan menyatakan pandangan saya. Saya nyatakan pandangan saya tanpa menggambarkan tentang ibunya. Saya menggambarkan tentang saya kata secara manusiawi, saya kata saya sayangkan budak ni kerana saya telah melihat segala kesusahan dia lalu. Daripada dia hamil, lepas tu menggigil dalam hospital kerana satu dia bimbang kelahiran dia, kerana dia mengandung berumur. Yang kedua, dia bimbang ditangkap kerana dia mengandung tanpa bapa. Dan yang ketiga, dia boleh dimasukkan ke Pusat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi oleh kerana saya pergi ke balai polis ketika dia ditangkap, kita dengarlah budak perempuan. Saya pula ada anak perempuan 2 orang yang merayu tolong, uncle jangan lepaskan saya tak nak masuk. Jadi bila saya pergi, saya fikir ia ada satu urusan yang mudah, di mana JKM kata kalau saya sanggup menjadi penjaga, maka saya mohon dan kita pergi ke mahkamah untuk menuntutnya. Jadi saya fikir bila pergi ke mahkamah untuk menuntutnya, dan dia telah selamat dilahirkan, saya tak fikirlah wang, di mana saya memilih doktor pakar terbaik, doktor pakar kelahiran terbaik yang ada di hospital swasta untuk menyambut kelahiran, kerana saya bimbang satu dia umur 16 tahun dan yang kedua saya bimbang sepanjang proses dia pregnant tu dia tak cukup rawatan apa semua kan. Jadi hari ini saya kena lagi pergi untuk menguruskan pula banyak benda yang saya ada satu masalah, doktor. Perkara yang saya tak rancang, dia akan mencetuskan banyak benda panik pada saya. Saya orang yang dilatih susun, cari strategi, laksanakan. Okey. Susun semula, re-strategi, laksanakan. Baiki susunan, kemaskan strategi, laksanakan. Saya biasa hidup dengan 3 perkara tu saja sepanjang saya bekerja. Dan bila ada benda-benda yang dia tak disusun dalam jadual tahun ni, saya berbeza nak baru dia tak ada susunan dalam tahun ni. Satu saya fikir kalau orang masyarakat miskin bandar telefon saya tengah malam apa semua kan, saya pernah pergi hantar duit lah apa semua, kadang-kadang duit cash dah habis kan, saya buka jam dan tinggalkan. Saya kata besok pergi jual, maksudnya ada duit dah habis dah, cash dah habis. Jadi saya tengok malam tu saya pakai jam, taklah begitu mahal lah, apa ni Lunox yang bolehlah dijual dengan harga 1,000 mahal tu. Saya bagi dia sebab dia perlukan wang untuk pergi pagi balik ke Penang. Tapi bila saya tak pernah rancang untuk ambil anak angkat, dia menimbulkan tekanan yang sangat besar yang saya lalui dalam tempoh sebulan ni lah. Dan hari ini saya rasa sangat down pagi kerana saya perlu pergi ke mahkamah, daripada mahkamah pergi JKM saya kena pergi ke Jabatan Psikiatris untuk mendapatkan peluang rawatan kepada anak jagaan saya supaya dia menjadi dokumen sokongan di mahkamah bahawa dia memerlukan kehidupan yang stabil. Tapi oleh kerana saya dah lalu proses ni lama, doktor, di mana saya percaya bahawa saya percaya macam ni, doktor. Kalau saya jadi pengurus, kerja saya bukan mendengar berita tentang kejayaan syarikat. Kalau kerja saya jadi pengurus, pagi saya akan mencari apa masalah syarikat dan saya uruskan. Saya anggap itu pengurus. Untuk diuruskan. Kalau saya jadi general manager adalah bertemu dengan semua pengurus saya dalam meeting dan saya tak nak dengar tentang berita baik. Saya nak dengar masalah. Saya telah biasa untuk pergi ke office
dan bersedia. Hari ini saya fikir dengan tenaga saya, mood saya rasa saya boleh jumpa 4 manager. Saya boleh jumpa 3 senior eksekutif. Maka malam saya dah bagi tahu pada PA saya, ini 4 manager, 3 senior eksekutif yang saya akan jumpa. Kalau besok saya rasa saya strong dan masalah tu besar, saya kata saya akan jumpa the whole team. Bagi ramai orang yang mengalami masalah ini adalah sebenarnya stres dan depresi dia berkaitan dengan mind setting. Set minda di mana ada orang mengalami kejutan yang membawa kepada stres kerana dia telah mempunyai set minda yang khusus tentang hidup dan dia tak boleh mobilize, dia tak boleh maneuver. Sekarang perkataan yang paling besar tuan-tuan yang diguna pakai oleh semua orang dalam era sekarang dipanggil maneuver. Maneuver apa dah? Membuat peralihan besar-besaran. Dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan tekanan hidup yang kita alami, kita dah tak panggil dah ubah suai. Tak boleh nak ubah suai, maneuver. Betul orang balik sekarang ni, orang dah tak kata creative thinking. Dia orang balik kepada Edward de Bono yang dipanggil sebagai lateral thinking. Iaitu, bukan creative thinking ni datang satu cawan ni, nak cantikkan dia, dari segi kamera tu supaya dalam kamera noir nampak cantik, kalau tapnya tak cantik, tak nampak angle ni, maka kita bersih. Ini dipanggil creative thinking. Di mana bagaimana kita mengubah suai secara kreatif. Tapi kalau untuk mendapat gambar yang cantik, saya mungkin terpaksa terus menukarnya, menjadinya begitu. Ini dipanggil sebagai maneuver. Di mana mengubah satu pergerakan yang besar tetapi absolutnya mesti ada matlamat. Sebab itu saya kenal pasti, kebanyakan orang yang mengalami stres dan depresi dan orang yang mengalami, kita sangat stres lah dalam pekerjaan dia. Saya bagi ceramah pada grade 41, 44, 48 kerajaan. Penjawat awam. Saya bagi ceramah mengata, doktor. Dan setiap kali konflik yang dialami oleh orang yang merungut tentang diri dia tak maju. Orang yang tak merungut tentang diri dia tak maju, dia tak berkaitan dengan bos tak bagus, tempat kerja tak bagus. Sebab saya pernah bekerja dalam company yang konservatif, seperti utusan. Saya bagi tahu, sangat konservatif. Merokok tepi tangga tak boleh. Di utusan wanita tak boleh pakai skirt. Zaman saya, baju hanya boleh pakai 2 warna. Putih dan peach. Berarti plain biru pun saya tak boleh pakai wartawan. Plain kuning tak. Dan saya tak boleh pakai tali pinggang yang ada bakal. Kalau saya menjadi wartawan di utusan, tali pinggang yang biasa. Bakal pun tak boleh. Skema sebab saya wartawan. Saya pergi ke Astro, bekerja dengan company yang ada 16 warga negara. Daripada menggunakan bahasa rasmi Melayu, typical Melayu, agendanya adalah Melayu, kumpulan utusan Melayu. Saya pergi pula kepada satu company yang baru dibuka, yang agendanya adalah multinational. Bekerja pula dengan 16 warga negara dalam satu syarikat, yang ada 1,000 lebih kaki tangan. Akhirnya, doktor, bila saya tengok perubahan-perubahan yang saya lalui, dan saya tahu, bila orang cerita stres, orang cerita tak maju dalam kerjaya, saya selalu bagi tahu adalah tentang setting mindset. Setting mindset ni lah kalau orang tak biasa, dia tak ada basic tentang macam mana minda berfungsi, itu yang menjadikan mereka alami stres. Dan inilah yang saya rasa apa yang kita cuba nak bawa, Haji. Sebab ramai orang ingat bila kita kendalikan satu sesi untuk urus tekanan, orang selalu associatekan kepada isu yang berkait rapat kepada mental illness yang kronik ataupun terlalu serius. Yang kebanyakan kita yang biasa-biasa ni rasa, aku bukan dalam kategori itu. Sama lah juga macam apabila kita cakap dari segi ekonomi, kita cakap dari segi ini B40, so kita rasa kita bukan, ini bukan kita. So kita kurang memberi tumpuan ataupun perhatian. Tapi tanpa kita sedar, kadang-kadang kita termasuk sama ada langsung ataupun tak langsung di dalam lingkungan itu. Dalam bercakap tentang tekanan ni tadi, sama lah juga macam Haji cakap, perubahan keadaan, perubahan cuaca, perubahan apa yang berlaku di sekeliling kita, peralihan kita daripada satu fasa ke satu fasa, perubahan usia juga, Haji, kan. Jadi itu juga ada memerlukan sifir-sifir, formula yang berbeza untuk mengendalikan tekanan. Dan saya rasa itulah yang cuba Tuan Haji sampaikan tadi. Bagaimana dengan, walaupun sekarang ada ujian yang mungkin lebih besar yang tak terjangka pada usia 50-an. Kalau saya, Haji, mahkamah ni adalah tempat paling puaka lah, saya rasa kan. Kalau boleh tu lalu depan dia pun tak nak lah. Kan? Dan mungkin kalau macam Tuan Haji dulu, kalau dalam bidang Tuan Haji, kejaya Tuan Haji, nak tak nak kena ada juga kan, sebab kewartawanan kena involve kan. Saya orang yang biasa dekat luar ni, kalau dapat je surat di kepalanya lawyer, dah mula, apatah lagi kalau dia daripada mahkamah. Lagilah Haji kan. Jadi kita rasa macam benda yang paling
paling akan menukar kita punya daya kemampanan diri ya. Maknanya puasa tu dapat je surat, darah pun naik contoh kan. Kita rasa mula menggigil dan sebagainya. Dan pada usia kita 50-an, haji nak kena naik mahkamah contoh kan. Jadi jaminan sekali je, sekarang dah jadi berkali-kali naik mahkamah. Jadi saya rasa macam, bukan mudah kan. Tapi mungkin sebab tadi perjalanan dan pengalaman yang lalu, walaupun untuk situasi yang lain, untuk keadaan yang lain telah secara langsung atau tak langsung menyiapkan. Tetapi harus, macam Haji ceritakan tadi tuan-tuan dan puan-puan, kita harus juga pandai melihat daripada perspektif yang betul untuk mengaplikasikan mungkin apa pengalaman yang lalu tu dalam tekanan yang sekarang dan maneuverkan dia kan. Macam tadi kan, untuk kita bukan hanya tadi nak hanya creative thinking, tapi bagaimana kita nak being practical, being realistic dengan keadaan semasa. Dan ini yang kita nak kongsikan Haji. Sebab pada saya menguruskan tekanan, apatah lagi kita banyak kali bercakap tentang formula VUCA yang dalam keadaan yang kita dah tumbang ambing, tidak boleh mengikut formula yang biasa kita guna. Dulu sebelum COVID-19, kita ada berbagai mungkin orang kata macam plan A, plan B, plan C. Kita ada lah, kita punya orang kata kalau tak boleh buat ini, kita buat ini, tak boleh buat ini, kita buat ini. Tetapi sekarang bila kita buat kesemuanya, mungkin tak berkesan dan tak dapatkan apa-apa hasil. Kita harus beradaptasi dengan segera. Dan inilah yang saya rasa apa yang kita perlu lebih realistik. Betul. Tentang urus tekanan. Dan ini adalah orang kata fasa era yang terkini. Betul. Zaman kita ini, tak kira berapa usia kita. Dan dia menuntut kepada sifir yang saya kira perlu kena datang daripada pandangan-pandangan yang bernas. Dan kenapa kita nak bawa ini bersama dengan Tuan Haji Zanan? Kerana Tuan Haji Zanan ni umpama pada saya lah, umpama 5 ataupun hingga 10 minda. Sebab Haji pernah bekerja untuk menguruskan 5 hingga 10 pengurus contoh kan. Jadi perlu ada 5 hingga 10 sudut pandangan. Saya jawab dia kata, macam saya tengah manage konflik ni. Satu adalah hati saya berasa kesian kepada ibu kandung. Fikiran saya mengatakan ibu kandung dia belum lagi bersedia untuk menjaga anak dia. Dalam waktu yang sama tuan-tuan, apa yang saya fikirkan? Saya mahu pertama adalah win-win situation. Saya tak ada keinginan untuk ambil anak orang. Tapi dalam waktu yang sama, saya tak mahu gadis ini kecewa kerana dia menganggap bahawa saya lah yang banyak membantu dia keluar dari kegelapan. Dan kemudian daripada seorang yang hanya ada cita-cita nak jadi pedandan kedai rambut, sekarang saya aturkan dia untuk ambil SPM tahun depan. Dan saya bagi tahu dia tak perlu belajar heavy, belajar hanya untuk dapat 3B, 2B atau 4C, kemudian pergi belajar di diploma dan kemudian pilih benda yang dia ada potensi sambung degree. Dan kalau saya menang di mahkamah, doktor, anak ini adalah untuk ibu dia. Saya kalau menang, saya akan jumpa ibu dia dan memberitahu bahawa saya akan bantu ibu dia pula untuk menyusun hidup. Supaya anak dia boleh balik dengan dia dengan baik. Berarti bila kita fikir nak memenangkan hati kita yang percaya kepada kebaikan dan nak memenangkan otak kita yang percaya pada strategi. Sebab strategi tak selalunya datang daripada cara yang baik. Strategi dia selalunya dikaitkan dengan licik dan kita tak nak menang kerana kita pintas strategi tapi rendah moral. Jadi kerana selalunya konflik yang, kalau macam saya, konflik yang paling besar adalah bagaimana menggunakan strategi atau manuver yang efisien secara moralnya tak kalah. Jadi pentinglah, sebab saya tengah fikir, kalau terlampau banyak saya menyediakan dokumen yang meyakinkan magistrate, ibunya akan dimalukan di mahkamah. Jadi saya terpaksa berfikir setiap hari untuk naik mahkamah dengan play clean game, di mana mahkamah hanya melihat saya sebagai orang yang sangat menyimpan aspirasi untuk menjaga seorang kanak-kanak, dengan harapan saya kata saya tahu macam mana menyusun strategi dia ambil SPM, lulus minimum, kemudian barulah dia pick up waktu naik diploma. Diploma dia pick up, tanpa tu saya percaya dia boleh siapkan dengan degree. Dan ketika dia dah diploma, dia dah 18 tahun. Dia saya boleh pulangkan dia kepada ibu dia. Dia kata, koyak je mahkamah ni. Ambil benda. Tapi kedua-dua pihak harus bersedia, kerana akhirnya dalam perang ni, doktor, dia bukanlah tentang kita mendapat anak orang, dia tentang bagaimana kita nak memenangkan manusia secara keseluruhan.
Sebab akhirnya tuan-tuan, kebaikan akan menjadi tidak sempurna kalau ke atas orang lain kita berlaku jahat. Kebaikan saya pada budak ni, dia tak akan jadi sempurna. Kepada ibunya saya berlaku jahat, tapi saya tak boleh marah. Ibu dia menyerang saya di mahkamah bersungguh-sungguh lah, kerana itu anak dia. Semua ayam serama ke, ayam kampung kita kacau ibu dia. Tapi oleh kerana bila saya berdua, dia kanak-kanak remaja ini menangis dan bagi tahu kata dia percaya dengan plan yang saya atur, dia boleh menyelamatkan ibunya pada masa akan datang. Kalau dia pergi pada ibunya sekarang, kerana ibu tunggal keadaan tak terurus, jadi tak terurus. Jadi sama saya nak nasihat pada saudara. Walaupun dia stres, saya kena manage. Dan September juga saya jalankan perniagaan. Dan September juga saya menguruskan projek baru hybrid untuk mengembalikan industri fashion jalanan ke dalam mainstream. Saya ada projek yang saya uruskan sekarang ni adalah untuk memastikan selepas saja saya selesai fasa denim ni, kita boleh lancar fasa kolaborasi dengan golongan yang saya sebut golongan marginal. Baik. Honda yang nak kembali ke markah jalan. Lepas tu saya nak di garasi di JRA Stream ni orang boleh beli produk yang saya bagi tahu ini diusahakan oleh golongan transgender yang tak mau lagi menjual tubuh. Saya boleh bagi tahu bahawa ini anda beli dia diusahakan oleh golongan yang dulunya pelacur tapi tak mau lagi melacur. Ataupun saya boleh kata anda beli kemudian wang ini saya akan pergi untuk tutup pintu pelacur tua satu malam. Kalau kita tak dapat tutup selamanya. Tak apa tuan-tuan. Masalah yang paling besar kita alami satu kan, kalau kita tidak bercita-cita, dia menjadi stres. Orang yang stres ni kadang-kadang dalam hidup dia tak ada apa dia nak capai. Pun satu stres. Yang kedua adalah stres melanda kepada orang yang ada cita-cita. Itu cara nak mencapai. Sebab tu saya suka ingatkan tuan-tuan, skill manage stres ni kemudiannya dia jadi skill manage kerja. Banyakkan orang tanya dekat saya macam mana saya manage kerja saya dengan cepat. Saya datang, orang kenal saya dengan, saya ni dikenal satu Wikipedia bergerak dan satu lagi dia panggil Mr. Troubleshooter. Saya masuk, saya akan troubleshoot cepat. Sebab perlatihan teknik kita berfikir adalah sentiasa melihat masalah. Kita kena tengok masalah ni, kemudian kita kata tadi dah cari punca masalah, cara penyelesaian laksanakan. Yang kemudian kita ada satu pula, setiap kali masalah nak tukar dia pada potensi. Sebab masalah ni kalau dia datang, dia akan kekal dengan kita. Kita akan jadi beban. Kita nak tukar dia pada potensi. Sebab itulah saya bagi tahu dekat doktor, kalau saya tak boleh tidur malam dulu kerana saya stres, saya tukar pada potensi dengan menjadikan dia membaca. Kemudian bila saya rasa saya membaca benda-benda yang setakat nak mengisi waktu tak, saya membaca news dengan secara serius. Menjadikan pada awal 2000-an tu, keboleh upayaan saya menguasai maklumat menandingi semua ketua-ketua saya. Semua kena datang refer kat saya. At one time tu, polisi ASEAN tu, saya hafal. Jadi jadi saya dipanggil Mr. ASEAN. Dalam tahun tu, nak ada orang panggil polisi ASEAN. Menjadikan saya ubah-ubah hinggalah saya tahu kata 5 tahun kemudian, semua kepintaran yang telah kita latih untuk urus stres, masalah ni, dia menjadi kepintaran di mana troubleshooter. Datang masalah kita boleh shoot. Sebab tu saya panggil kan, bila kita buat latihan menembak, pam, ketepatan tu dah ada. Tu saya nak beritahu pada tuan-tuan bahawa teknik berfikir dengan betul juga adalah teknik mengendalikan stres. Stres bukanlah tentang emosi, tapi selalunya tentang bagaimana kita mengendalikannya cara tak betul. Macam saya sekarang, saya kena kendalikan dengan betul sebab saya tak nak 25 hari bulan bila saya naik mahkamah, saya menang dalam keadaan ibunya merasa kalah. Saya nak kena jaga ucapan saya. Saya nak pastikan bahawa selepas tu saja saya nak kena pergi dekati ibu dia pula. Dengan mengata sekarang Kak, walaupun saya menang di mahkamah, kita buat proses peralihan perlahan-lahan. Berarti dia akan pergi ambil SPM. Kemudian bila dia 18 dia nak masuk diploma. Akak ready je. Dia daftar je untuk menjadi pelajar diploma, dia mempunyai keyakinan sangat kuat dan dia rasa segala rasa rendah diri dia sebagai pelajar tercicir, sebagai gadis yang melahirkan anak di luar perkahwinan hilang kerana kekuatan dia nak memulakan journey dia dalam diploma. Kakak ambil lah. Terus tak kena ready. So akhirnya menjadi manusia tuan-tuan. Tak ada benda yang kita boleh banggakan kalau dia adalah result oriented tentang dunia lah, mahkamah. Dia menjadi benda yang apabila kita boleh balik tidur malam, kita boleh tersenyum. Itu saya kata kadang-kadang kita tersenyum kerana kita fikir kata, ya Allah, telah selesai satu perjalanan hidup ini yang kau bantu ianya menjadi baik.
Sebab menang ni Ya. saya fikir kata tak akan bawa apa-apa dah. Dia akan mencetuskan lagi sifat mahu dan mahu dan mahu dan mahu. Tapi saya fikir kata kalau kita fikir kita percaya bahawa telah berlaku satu perkara yang baik. Kita kalah ataupun kita menang, doktor. Kita kata telah berlaku satu perkara yang baik. Berarti kita akan rasa lega. Ya. Macam petang tadi saya nasihat tuan-tuan. Tak semua orang mudah terima apabila saya meminta semua rakan-rakan saya ahli ekstrim tidak tertawa dan jangan sekali-kali memperlekehkan kes yang sedang berlaku di Eropah di mana kanak-kanak Eropah mula dikesan kekurangan makanan akibat benda ni. Tak semua orang nak ekstrim benda tu tuan. Secara naturalnya kita akan kata untuk so populis padan muka. Ini masa kan. Tapi saya tak fikir kata cara kita nak menang akhlak orang Islam adalah kita meraihkan kecelakaan kata orang lain. Dan itulah yang paling susah untuk meimbangi antara positif dan negatif dalam diri masing-masing. Tapi saya rasa sebenarnya dalam Islam macam untuk diri kita kan, Allah Ta'ala dah ajar kita Islam, salam, itu semua sejahtera, selamat. Untuk sampai kepada makam sejahtera ataupun selamat ni tadi memerlukan keseimbangan, memerlukan sesuatu yang bersifat ideal ataupun balance, harmony. Dan untuk bawa harmony ni ke semua baju, seluar, kasut bukan senang Haji. Haji cakap tadi tu saya pun nak pecah kepala je tu. Sebab pergi ke mahkamah, kita dicabar, kita perlu mempertahankan diri. Aku perlu menang sebab aku nak selamatkan ni untuk capai misi dan apa saja kan. Dan apabila kita bersaing, tentu saja kita dalam mode yang untuk pergi berperang. Tapi dalam masa yang sama nak jaga parang. Supaya yang ditetak tadi itu bukan parang yang sebelah tajam. Sebelahnya tak tajam. Semuanya hanya menyedarkan tetapi tidak melukakan. Susah je. Dia pakai lawyer yang ex-DPP Dia serang, tapi saya memilih untuk menganggap kata bukan kepandaian yang diperlukan di mahkamah. Saya nak hakim juga dapat membaca satu aura bahawa biarlah mahkamah ini berputar dengan niat yang baik, bukan oleh fakta siapa lebih betul. Jadi saya kata kalau saya boleh mempengaruhi mahkamah dengan mendapat aura bahawa hari ini yang sedang berjalan adalah perbicaraan di kalangan kita semua yang berada dalam mahkamah adalah sedang mencari yang terbaik untuk kajian ini. Dan ini adalah satu yang mewakili kepada yang beratus beribu seumpamanya yang di luar yang tidak mungkin didengari, tidak diketahui ataupun tidak dibawa ke tengah macam ni. Betul. Dan ini satu sampel yang ada dalam masyarakat kita. Betul. Dan kita bercakap tentang perhubungan, tentang lingkungan. Tapi dalam masa yang sama banyak, tak usah kata macam tu kan, ambil anak ayam pun ayam mengamuk contoh kan. Tapi ini soal yang kadang-kadang ni libat ambil parking Haji. Kan? Ambil apa mungkin laman rumah kita orang salah kan, orang salah guna ke apa ke, ambil yang kita rasa ini aku punya. Ambil bahagian kita yang majikan rasa pekerja ambil waktu waktu bekerja, yang pekerja pula rasa majikan curi waktu peribadi, macam-macam. Dan sampai satu tahap kita dah mula hilang pertimbangan kerana tadi kita mula bertindak hanya untuk menangkan diri, tetapi bukan untuk menang tadi kan. Menang kebaikan. Dan kita ada berapa ratus orang Sang Ilham? 500 orang. Bagi tuan-tuan yang selalu ada masalah, walaupun besok ni kita nak cakap tentang tajuk, tapi dia skill mengurus lah. Saya bagi tahu pada saudara. Satu orang pernah jumpa saya bagi tahu kata macam mana daripada seorang yang saya pernah jadi CEO di sebuah syarikat milik Astro dan pos yang terakhir pun adalah CSO. Saya mengendali macam mana saya boleh keluar jual buku tepi jalan, kemudian jual banda, kemudian seorang kata lepas tu naik balik. Saya tak ada fikir macam tu dalam hidup dah. Saya tak ada fikir tu dalam hidup dah. Sebab tu pada hari semua orang bercakap di belakang saya tentang datang pujuk saya pakai Velfire. Mereka pergi Alphard yang baru keluar. Mereka pergi pujuk pula seorang peniaga kereta terpakai untuk uruskan loan mudah untuk saya. Saya merasa sangat sedih. Saya rasa kawan-kawan saya tak memahami saya. Jadi saya kata dia bagi dia orang kerja kuat, sesuatu yang bagus untuk Zainal adalah kita usahakan yang ini. Jadi saya beritahu kata saya tak cakap kasar lah, tapi dia menjadi satu benda yang saya terkejut di mana dapat Alphard dengan diskaun 34,000, loan dapat full.
Mereka fikir mengatakan bahawa kerja kuat saya hanya akan dia orang percaya bahawa pampered barang mewah ni akan menggembirakan. Self reward dan Self sebagainya. reward. Tak, saya self reward untuk saya setakat ni paling best kalau saya dapat self reward adalah kalau selamat datang ke sini. Selamat Asrin datang. Itu self reward sebab saya masih impikan malam-malam untuk lepak berdua dengan dia. Hari yang saya fikir kata dia dah puas main basikal. Hari yang selamat fikir dia dah dapat earphone baru. Saya akan duduk aja untuk mendengar berulang-ulang kali cerita yang sama tentang Yunus dan juga kebun timunnya. Itu je saya selalu, dalam doa saya pun saya kata cepatlah keluar pasal selamat ni. Dia walaupun saya dah bank in duit, tapi dia masih lagi takut dia tak dapat duit bantuan rakyat Malaysia ni. Maksudnya dia nak rasa duit tu. Tapi itu saya kata kalau yang terbaik untuk saya, dia datang pun saya tahu doktor dia takkan duduk lama. Sebab saya dah bagi tahu kalau selamat datang dengan umur dia tak mungkin lagi boleh saya bagi tahu selamat besok kena on air nyanyi dah tak boleh. Dia datang saya akan tahu, dia duduk dan saya akan tanya dia, "Mat, kau nak balik kampung tak?" Saya kena standby 500. Kau balik kampung. Nanti kau datang lagi. Saya kena terima satu hakikat, seorang kawan baik saya ni, dia memerlukan saya sebagai kawan dan saya tak boleh utilize dan ambil kesempatan dengan menjadikan dia seorang talent di Ziara Isrim. Kalau saya buat benda tu dah jadi penalti, satu kesalahan. Kerana kebergantungan dia kepada saya sebagai kawan. Dan saya tak boleh balas kebergantungan tu dengan menjadikan dia talent. Jadi saya kata dia datang sebab saya dah tak boleh beli momen. Berbual dengan selamat ni tuan-tuan adalah momen yang tuan-tuan tak boleh beli. Dia tidak ada seorang pun dalam dunia yang mempunyai momen seperti selamat apabila bercerita tentang Yunus dan juga kebun timun. Dan saudara tak boleh ada momen jumpa selamat yang cerita macam mana dia melihat Yunus mati lemas waktu wuduk diserang sakit jantung. Dia cerita kita natural dan kita akan mendengar bagaimana seorang selamat merasa bapa dia dah tak ada, kemudian dia ada bapa angkat, bapa saudara yang dipanggil bapa juga. Kemudian dia cerita Yunus pergi ambil wuduk sembahyang maghrib tapi tepi sungai gelap dekat surau dan Yunus diserang sakit jantung, terjatuh dalam sungai. Walaupun air cetek, Yunus mati. Jadi benda-benda yang kita cari dalam hidup juga adalah benda yang kita plan. Walaupun saya buat benda besar lah tuan-tuan, yang memungkinkan lah, kalaupun lah saya tak boleh pakai Bentley apa semua, tapi Alphard dengan motor Harley Davidson, kereta BMW bukanlah satu masalah besar untuk saya. Tapi oleh kerana saya dah dilatih bahawa self reward adalah menikmati kebaikan yang ultimate. Kebaikan yang ultimate ni pula, dia nak beli dia taklah macam saya jumpa Syekh Nuruddin. Kalau saya rindu lah, saya pergi cari Syekh Nuruddin Abang Jari dan saya duduk mendengar kuliah dia, ataupun saya hadir kalau dulu kuliah Syekh Fahmi Zamzam. Kalau sekarang saya boleh pergi ke kuliah Habib Ali dan Abidin. Tapi dia ada momen yang dalam dunia ni Allah atur untuk kita. Selamat dia boleh bagi momen tu. Ataupun Allah atur dengan kita pergi ke tepi jalan dekat Bangkok Bank. Kita bawa sekotak rokok. Saya tak mokok tapi saya masih beli 2-3 kotak rokok. Kita pergi, lepas tu kita ada duit dalam kocek 100 atau 200. Kita bawa vape kita malam keluar, naik Grab, turun, lepas tu lepak bagi orang isap rokok. Dan kemudian suruh seorang tu, kan urusan di tepi Bangkok Bank ni, tak ada orang buat urusan bagi RM100 pada satu orang untuk pergi beli makanan. Tapi kita dah duduk sembang dan build up macam kawan. Walaupun mereka ni tak semua kawan. Kita kata seorang, kita dah lapar ni, jalan pergi ke 7E dekat Masjid Jamik, belilah apa saja dengan harga RM1, kita makan dan kita buat lagi. Orang yang pergi beli tu saya akan pilih adalah orang yang paling tak terpercaya. Sebab kita pergi ke jalanan ni, kita bukan apa dah, kita sedang memikirkan kata kita nak kejadian itu terjadi. Yang mana kita tak boleh beli dengan duit, iaitu kepercayaan. Saya pilih selalunya ada satu perempuan tu, dia drug addict hardcore lah. Tak dapat dibantu lagi dah. Tapi saya panggil dia kakak walaupun dia muda. Dia pergi, dia bawa. Dia beritahu. Dia RM70, RM30 dia dah ambil lah. Untuk dadah. Lepas tu dia hilang. Dia tinggal RM70 kita makan. Nanti dia datang. Dia datang. 30 dia pergi charge. Lepas tu dia datang dengan charge je. Barulah dia makan sekali.
benda-benda yang akan memberikan kita reward tentang kita mendengar kebaikan daripada tempat yang kita ingat kebaikan dah luput. Kita selalu percaya kebaikan ada di masjid. Tapi bila kita dengar di jalanan orang bercerita tentang dia dah 4 tahun tak tengok kubur mak dia. Kan? Dan kita kata jurang nak tengok kubur dengan mak dia tu tiket dia untuk balik ke Kota Baru, tiket nak balik ke Johor kan. Kita ada duit dalam kocek. Lepas tu kita dengar dia cerita, kita bagi dia cerita, nah kita kata abang ambil dah 100 besok balik. RM1. Jurang untuk membolehkan seorang penaga dadah ke gelandangan yang bahagian baik diri dia boleh laksanakan. Kita nampak dia bahagian jahat, kita kata okey, esok dengan kita bagi ni dia naik bas, berarti dia boleh memenuhi satu bahagian baik dalam diri dia. Yang kita rasa dia akan bangga kerana rupanya dia juga seorang yang baik, rindu dengan ibu dia, nak pergi kubur. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan. Bagaimana jalanan, saya kata dia bukanlah tentang pergi kursus. Saya ni kursus yang cakap lah tuan-tuan, kalau susun CJ kursus ni saya rasa sama tinggi dengan kotak kasut. Tapi saya bagi tahu pada saudara tentang bila saya kursus besok saudara datang, saya akan cerita benda-benda yang bagaimana dia membentuk personality kita. Sebab lepas tu kan, bila kita marah, lepas tu saya ada kaki tangan. Nordin Pak Wan Cik tu, saya pernah balin dengan keset. Saya bekerja di TV Hijrah, phone saya 7-8 pecah. Soal baling. Baling. Tapi until today, semua pujuk bila saya nak pergi makan, bila nak keluar makan. Mereka rindu untuk makan. Sebab kita telah melatih orang untuk memberitahu pada saat kita marah. Dan pada saat, saya tak pernah puji lah. Pada saat kita marah. Saya pun heran. Tapi lah kali orang buat evolution. Orang ada satu penilaian. Bahawa dia tahu kita marah kerana kita ingin dia menjadi lebih baik. Untuk kemajuan diri dia. Dan saya rasa sebab itu saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan kami. Sesi ini 1 bulan 10 ni sebagai satu sesi eksperimen juga. Kerana sepanjang saya bersama ataupun mengenali Tuan Haji Zainal, ada satu bahagian pada sisi beliau yang saya rasa dia selalu akan melakukan sesuatu yang akan kembali untuk apakah yang diberikan semula. Jadi saya pernah waktu Madrasah Ramadan, kalau Tuan Haji banyak bercerita tentang di jalanan ni, saya mengikuti Tuan Haji beberapa kali, beberapa sesi. Sama juga macam Tuan Farid kita kan, pergi di jalanan. Dan ada banyak perkara yang saya belajar. Contohnya, excitement untuk memberi makanan itu, kita ingat dah paling tinggi dah. Tapi kita rasa lebih orang kata tersentuh apabila dalam perjalanan kita mengagihkan makanan. Tuan Haji boleh lari sebentar daripada scene semata-mata nak bagi duit kepada tukang jaga parking. Tukang jaga parking tadi dia bukan nak makanan, dia hanya jaga di tempat dia. Tetapi Tuan Haji ada sense yang berbeza. Dia boleh hilang daripada scene, sudah Haji Zainal dah hilang. Kemudiannya baru diceritakan semula. Tadi pagi RM50 kepada penjaga parking. Yang saya rasa penjaga parking tu pun waktu kami lalu pertama kali tadi, dia dah ada, dia tak minta pun. Tapi Tuan Haji tengok daripada sisi mata dia tahu ada keperluan oleh orang itu yang mungkin tak ada dalam ceritanya untuk dicakap. Jadi kalau untuk saya berfikir Tuan Haji mungkin telah mempercepatkan proses dia dapat duit malam itu. Mungkin dia ada keperluan apa-apa. Walaupun keperluan tu memenuhi apa yang dia nak penuhi pada malamnya, contohnya kan, ataupun mungkin kerana duang itu dia tak perlu buat kerja ekstra. Dia tak perlu mungkin sambil dia jaga parking, dia pecahkan kereta orang ke kan. Jadi benda-benda yang saya fikir mungkin di sisi saya kurang. Jadi kerana itulah saya usahakan untuk belajar perkara-perkara begini. Dan bukan semua benda kita dapat dalam buku tuan-tuan. Bukan semua benda kita boleh dengar di ceramah. Bukan saya ada orang kata saya memuji dalam berbagai jenis lapangan ilmu, tetapi mendengar daripada siapa yang disampaikan juga amat utama, amat penting. Dan kerana itu saya nak mengajak anda, kerana sesi yang kita lakukan ini orang kata adalah sisi yang mungkin kita perlu ketengahkan, tetapi kita juga harus tengok benda ini harus bermain daripada dua pihak, yang memberi dan yang menerima. Kalau di Ziarah Stream kita menghidangkan, ramai yang masuk haji, mendengar konten, kerana haji menghidangkan berbagai jenis konten. Tapi ada yang mungkin
mahu lebih, tapi dia tidak disiapkan pentas untuknya. Dia komen, mungkin kita tak jawab. Mungkin Haji tak sempat nak tengok. Takkanlah. Takkanlah kan. Saya akan rasa terganggu driving, lepas tu ada orang horn, driving ada orang kan? horn. Jadi kadang-kadang saya rasa mungkin bila masuk kepada yang private message, jadi mungkin anda perlukan sesuatu yang lebih pada itu. Dan platform ini samalah seperti inisiatif Tuan Haji di mana saya bertemu dengan Tuan Haji dalam satu sesi dikendalikan secara Zoom. Waktu itu waktu PKP, tuan-tuan. Waktu PKP kita kendalikan sesi, Haji buat sesi tertutup. 20 orang dalam satu sesi. Kalau ada 10 orang yang nak masuk, kena tunggu selesai yang ni, beberapa orang keluar baru boleh masuk. Sebab limited seat hanya untuk 20 orang dalam satu sesi. Walhal secara online je, tuan-tuan, Zoom. Tetapi dalam sesi yang buat beberapa kali ni, kita mengenal pasti, saya mengenal pasti bahawa keperluan beberapa bahagian, beberapa orang daripada mungkin khalayak ataupun daripada yang ramai ni tadi, memerlukan pengkhususan. Dia tidak boleh dalam open channel begini dan pukul rata sahaja. Kerana macam Haji cakap juga, setiap orang harus mengesan potensi dia. Dia tak boleh pakai kasut orang untuk dia ukur dengan masalah dia. Dia kena tengok kasut dia dalam masalah dia. Jadi dalam konteks inilah yang saya rasa saya perlu mengadakan juga platform untuk kita boleh berbual secara tertutup. Mungkin bila tertutup ni Haji, mungkin ada yang lebih terbuka nak berkongsi. Dan di situ kita terus tackle isu. Seperti mana dulu ini adalah kita kata Wikipedia-nya kan, ataupun ini adalah troubleshooter-nya. Jadi mungkin kita boleh dapat sesuatu yang di luar kotak. Kalau anda mengikuti sesi bersama konsultan, sesi bersama dengan kita kata mungkin kaunselor, ataupun sesi kaunseling bersama dengan psikologis, sesi itu masih sesi yang mungkin bersifat nanti, kadang-kadang bukanlah saya nak ni Haji kan, tapi sebab it's a limited session dan kadang-kadang kita hanya dengar dua kita punya isu dan dia dikupas balik. Kita kurang mendengar isu-isu yang serupa atau isu-isu yang hampir sama atau dalam lingkungan yang sama oleh orang-orang yang berbeza. Kerana dalam lingkungan ni Haji juga membantu untuk kita berasa kita tidak bersendirian. Betul. Kita sedang menghadapinya bersama. Saya join because doktor buat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya ditawarkan. Saya punya base sekarang ni kira hours ni bukan saya tentukan. Ini berarti ini yang ditentukan oleh kerajaan. Mereka bayar saya 1 jam 3,000. 1 jam 3,000. Paid saya untuk Langkawi, untuk Alostar. Tapi saya stop. Dan baru ni USM approach saya untuk fellow. Bagi membolehkan konten yang saya stream dengan tuan-tuan dibangunkan sebagai sebahagian daripada mungkin bentuk silibus baru. Tapi saya tak berminat. Saya just bagi tahu kata saya kan stereotype. Jadi saya bagi tahu kata saya ada banyak gundi pakaian nak diselesaikan. Jadi buat masa sekarang kalau orang datang tawarkan apa-apa pun, sebab saya dah fokus. Jadi saya kata tak, dan orang tu rasa heran. Belakang baru saya fikir macam mana saya jawab kepada Prof Madya ni dengan memberitahu saya ada banyak gundi pakaian perlu diuruskan. Dia faham ke tidak? Dia tapi saya bagi tahu pada saya tak berminat. Satu, saya kecewa apabila saya pergi dan menerima wang yang banyak menyampaikan ceramah kepada penyawak awam. 60% tidak berada dalam majlis itu kerana mereka ingin berubah, tapi kerana mereka dihantar oleh bos. Dan dia saya regret. Saya menarik diri daripada kursus-kursus ceramah media di IFTA kerana ramai wartawan yang datang situ tak ada semangat pun nak jadi wartawan. Saya tak ambil. Saya pernah pergi di Dewan Bahasa, mereka berhutang dengan saya, nak bayar dengan saya kerana saya datang untuk memberi consultation tentang penyusunan semula media. Dan menjadi perdebatan, dia kata, Cik Dana, kalau tak bagi nombor akaun, nombor bank, dah jadi masalah sebab meeting sekarang menjadi isu. Kami suruh disiasat kenapa tak nak ambil payment. Saya kata saya tak akan ambil because you all tak laksana pun apa yang saya buat. Saya tak pergi situ untuk bagi payment. Saya bagi situ untuk buat satu model, menjayakan satu. Tapi itu all tak boleh buat because the structure. Saya quit lah. Jadi saya satu orang yang, sebab saya faham bagaimana penat untuk hidup dalam budaya Malaysia. Di mana
Satu adalah masyarakat Malaysia bukan pecinta idea. Ya. Masyarakat Malaysia bukan pengagum idea. Apatah lagi masyarakat Malaysia bukanlah manuver. Macam sekarang ni saya bagi tahu kalau datang goncangan ekonomi, datang apa goncangan pun daripada politik sampai rakyatnya. Kita bukanlah manuver. Orang yang bersedia untuk berubah dengan pantas tetapi menyesuaikan semula perubahan baru berdasarkan aset yang ada. Itu dipanggil manuver. Dan, saya tak. ya. Nah, cuma tinggal lagi oleh kerana doktor approach. Dan saya fikir kata why not try. Tapi saya bagi tahu kata saya dah stop kerana satu pengalaman yang saya alami adalah bila saya buat untuk grade 48. Dan saya nampaklah kegarahan mereka nak ambil gambar, nak ambil foto, so saya sign apa semua. Dan kemudian saya rasa sangat mengecewakan. Dan saya bercakap itu adalah benda yang saya susun. Pertama adalah bagaimana melaksanakan 6 prinsip Imam Ghazali dalam pekerjaan. Dia mengambil masa saya 1 bulan lebih menyusun tentang satu adalah falsafah, yang kedua adalah teologi, yang ketiga adalah logik, yang keempat adalah mantik, yang kelima adalah siasat, yang keenam adalah kenegaraan. Pecah dengan begitu detail untuk membolehkan mereka melihat bahawa kita tinggalkan dulu ketakutan kita terhadap buka volatility, uncertainty, complexity dan juga ambiguity. Bagaimana benda ni boleh diselesaikan dengan balik kepada cara Imam Ghazali. Tapi saya fikir kata semua orang merasa sangat kagum. Penganjur nak jadikan dia sampai, penganjur kerana dia adalah sebuah universiti, penganjur nak jadikan dia sebagai silibus, minta saya komit dan jadikan itu silibus pengurusan baru yang sesuai dalam konteks sekarang. Tapi saya fikir nak diakademikkan lah. Saya fikir tak. Saya fikir kata memenatkan. Jadi saya akan cari crowd yang macam sekarang saya haraplah pasal ini, saya fikir kata mereka 40 orang datang. Mereka buy in the idea dan they want to go deep. Jadi yang nak hadir nanti ni bukanlah mak dia suruh. Bukanlah bos dia suruh, bukan ada jaminan naik pangkat, bukan cukup kredit hours untuk. So saya pergilah. Tapi saya beritahu pada saudara, SPA memberi level saya adalah 3,000 per hours. Berarti kalau PhD pun 450, 500 per hour. Per hour. Saya beli Red Wing, semua yang saudara tengok banyak bertalu-talu ni adalah daripada payment yang mereka bayar selambak pada saya. Walaupun saya nak tolak tak boleh kerana pada peringkat awal saya dah isi semua form. Itu dah saya pergi dan beli kasut. Sebab tu saya bersungguh untuk menjemput tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk yang pertama ini kita pun tak nak terlalu crowded dan kita pun tak naklah terlalu orang kata macam hamba. So kita cuba untuk mengadakan senang-senang sahaja Haji. Tetapi yang lebih utama pada kami adalah pada saya sendiri sebagai tuan rumah adalah untuk memulakan sesinya. Dan saya harap kalau kita dapat buat yang pertama ini, mudah-mudahan kita dapat membina momentumnya sebagai sesuatu orang kata school of thought yang berterusan yang terus bertalaki sendiri secara one to one ataupun secara interpersonal. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sesi sebegini menurut pengalaman saya ataupun orang yang datang jumpa saya pun sebenarnya Haji bayarnya mahal Haji. Saya terus terang kena cakap Haji, sebab sesi saya pun per hour boleh pergi sampai 700-800 Haji. Dan kerana setiap yang datang tu tadi memerlukan kekhususan, memerlukan untuk saya sebagai orang kata service provider. Kita bukan orang kata macam tadi, macam Haji nak pergi satu talk tapi prepare-nya punya lama. Jadi walaupun yang datang ni saya belum tentu pasti kenal apa isunya, tetapi untuk saya duduk di kerusi itu membolehkan saya mengendalikan. Dan pada saya itu yang paling utamanya bukan tentang apa pendapatan yang saya dapat, tapi bagaimana saya dapat mengeluarkan klien saya daripada permasalahan atau isu yang dihadapi. Kalau sakitnya fizikal, bagaimana nak mengurangkan. Kalau isunya adalah orang kata emosi, bagaimana nak mengurangkan. Dan semua benda ini adalah perkara yang memerlukan orang kata mungkin sikit tumpuan. Dan kerana itu kita memerlukan sedikit orang kata macam persiapan yang rapi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi ini orang kata macam yang kita nak buat 1 hari bulan 10 ini adalah satu sesi yang pada saya memang ini bukan akad dia Haji. Tetapi orang kata at least sebagai satu ijab kabul ada both party punya contribution. Sebagai tuan rumah yang menyediakan, kemudian sebagai kita yang nak. Kehadiran yang datang, masanya, tenaganya itu pun dah satu pelaburan.
Dan mudah-mudahan kesungguhan ini menjadi asbab untuk kita terima paling tidak sesuatu yang tadi ada orang kata taufik dan hidayah. Sebab saya percaya Haji, ramai yang nak, ramai yang dengar. Ada 11 lagi dia tempat kosong. Tuan-tuan, Ya. lock pasal kita tak akan ambil lebih, kita akan ngam-ngam 40. Saya tak mungkin lah. Saya tak mungkin ready untuk lebih. Jadi tuan-tuan lock because admin ada yang dah masuk lock tak? Belum. Itu dekat Safiq. Okey, kita ada 11 saja je. 29 dah buat tempahan, 20 lebih dah buat bayaran. Ramai yang bertanya tapi belum lock dengan payment ya. Saya rasa mungkin sebab tunggu gaji. Jadi ada 11 dah saya anggap kata yang belum. Semua yang dah ni saudara boleh lock RM100 untuk hadir 2.5 hingga 6.5. 2.5 lebih kurang apa kena. Lebih kurang lah. Lepas tu kalau kata ada perlu kita sambung. Tapi saya bagi tahu kata mereka yang nak minta online saya tak ready untuk buat sekarang sebab complicated untuk menguruskan keras semuka dan juga keras online. Tapi saya boleh bagi tahu saya tak ada apa magic pun, tapi saya akan boleh berkongsi pada saudara bagaimana saya memulakan kerjaya daripada grade paling rendah. Tak ada grade yang paling rendah dalam perkhidmatan di utusan melainkan grade D cadetship. Grade D cadetship. Dan saya melalui tempoh 2 tahun setengah dengan 6 kenaikan pangkat. Kemudian saya lalulah sampai saya berhenti kerjaya saya tu dengan gaji 23,800. Not money, tapi bagaimana saya manage hinggalah saya faham tentang strategi perniagaan. Macam tu juga saya beritahu kata saya manage life, saya learn dan saya develop daripada dalam store, pindah pergi ke syarikat besar. Kemudian saya mula tepi jalan, patah balik dan sekarang ni impian saya adalah untuk memasuki digital platform sebagai TV 5G. Sama ada saya menunggu platform YouTube berkembang ataupun saya menunggu MyTV memindahkan struktur dia. Tapi yang pasti saya ingin memiliki televisyen yang kontennya seperti ini. Yang saya pelan-pelan saya fikir kata sekarang kalaulah saya dah stream berapa tahun dah doktor. Saya pergi SKMM mohon license. Dia dah tahu dah. Saya tak payah bagi tahu kontennya apa. Dia refer, dia tahu konten ni sangat bermanfaat. Berarti saya terpaksa membina satu benda konten yang kritikal, iaitu kritikal yang boleh menyebabkan pelulus lesen berada dalam keadaan bimbang untuk meluluskan. Tapi saya ada konten yang pemegang lesen akan kata bagi sebab dia membantu banyak. Dia akan meningkatkan kadar kesedaran terhadap alam sekitar. Dia akan meningkatkan kadar peningkatan ke atas kemanusiaan. Saya akan berusaha supaya last kali itu tuan-tuan, kalau tidak pun mereka telefon saya meminta kata sertai kami dan lesenkan konten anda sebagai komersial konten di Malaysia. Tapi bila saya duduk berbincang dengan mereka, mereka merasa ini jenama yang mereka ingin menjadi sebahagian daripada platform mereka. Jadi benda-benda yang begini, ada orang tanya dengan saya, masih rancang umur 55. Umur saya tak fikir, saya kata saya akan terus merancang. Seperti mana sekecil-kecil saya rancang untuk naik mahkamah 25 bulan. Sekecil-kecil saya rancang macam mana nak settlekan supaya selamat, segera selamat Astin segera kemari. Tapi Haji umur 55 Rasulullah siapa sangka akan angkat pedang di Uhud dan di Badar kan. Betul. Jadi peperangan kita sudah berbeza sekarang zaman ini kan. Jadi saya rasa untuk diri saya itu satu simbol bahawa setiap fasa akan ada cabarannya. Dan mungkin ramai yang teruja, ramai dalam tarikh yang sama mungkin terikat dengan program yang lain. Dan saya cuba nak berpesan pada diri saya sendiri dan mungkin pada tuan-tuan dan puan yang setuju bahawa ramai ataupun banyak lambakan yang mungkin pergi kepada perniagaan Haji. Sebab semua orang rasa sekarang ni dalam keadaan yang macam ni kita perlu berniaga. Kita perlu keluar untuk tambah ekonomi apa semua ni, kita perlu berniaga. Jadi bila ada kursus yang ataupun bila ada seminar ataupun program yang tentang stres apa semua ni dilihat aku bukan ini aku belum siapa ini lagi. Tapi tuan-tuan sebenarnya ini bukan hanya tentang urus tekanan untuk mereka yang ada permasalahan saja. Tetapi ini bagaimana kita nak be realistik dengan keadaan ataupun cabaran semasa zaman ini termasuk untuk career untuk kita punya bisnes. Sebab tentu saja Haji akan berkongsi tentang apa yang relevan yang boleh kita buat dalam keadaan apa yang kita sedang tempuh sekarang. Dan bukan hanya itu, berpandu kepada proyeksi-proyeksi yang mungkin Tuan Haji telah pun calculate. Sebab pada saya, Haji selalu bagi tahu sesuatu yang in advance. Tuan-tuan kena ingat, apa yang berlaku waktu COVID dulu, kita belum kena vaksin, Haji dah bagi tahu semua orang kena vaksin.
Ada banyak perkara Jadi haji. baru orang maki saya macam-macam. Sampai baru. Green Lane, lepas tu baru orang tak. Beberapa tahun kemudian baru orang faham tentang Green Lane, tentang Dan sama vaksin. juga macam kita cakap tak cukup satu dos. Haji dah bagi tahu mesti akan ada nanti the next dose apa semua. Haji dah condemn beberapa negara besar yang mula tamak membeli untuk simpanan Dos negara lebihan. sendiri kan. Meninggalkan negara-negara yang miskin ataupun yang kurang mampan untuk dapatkan bekalan vaksin pada masa itu. Dan kita dah dapat berbagai panduan termasuk tentang cuaca, termasuk tentang politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama tentu saja perkara yang utama adalah diri Haji. So ini tentang urus sendiri. Haji bahagi isu dan di mana kita nak melihat aku toleh ke mana pun aku akan menghadapi berbagai isu ini. Aku tak kena semua, aku kena salah satu. Betul. Dan sekarang adalah sesi bagaimana nak mengendalikan diri dalam suasana kita yang sedang menghadapi berbagai isu. Saya melihatnya sebenarnya. Sebab tu saya panggil dia sebagai urus tekanan cabaran era kini. Kenapa? Sebab Haji bukan cakap pengalaman yang lama dan hanya pakai pada waktu itu. Haji akan cakap sekarang bagaimana pengalaman lama dan Haji apply balik pengalaman tu dalam masa sekarang. Dan dia is not only a storytelling tuan-tuan, tapi dia juga sebagai sharing dan mungkin sebagai orang kata macam berkongsi thought ataupun berkongsi pandangan. Semua orang ingat saya stream ya. Tuan-tuan, saya juga menguruskan turnover perniagaan dengan sasaran jualan 160,000 sebulan. Ya. Tu tuan-tuan tengok kenapa saya masuk sebelah petang stream. Kerana saya tahu kata kalau saya nak cover, saya kena capai 30% sebelah petang. Itu wujud stream petang. Tapi stream petang bila dia wujud, dia tak wujud cari duit dia. Saya bawa konten heavy pula sebelah petang. Sekarang ni orang selalu nak cari konten saya yang besar adalah di sebelah petang. Malam adalah konten dengan tetamu. Dari segi perniagaan, dan saya bagi tahu kata kita meletakkan walaupun kita jangka ekonomi mendata, tapi kita letakkan increment bulanan adalah 3 ke 5% sebulan. Plan. Dan semua orang tahu mereka bekerja dengan saya. Selepas live petang, yang pertama kita bercakap tentang duit. Selepas live kita akan bercakap tentang duit. Setiap hari Jumaat sebelum kita bercuti kita akan bercakap tentang duit. Saya bagi tahu kata nampak simple tuan, tapi saya menguruskan syarikat yang 6 bulan saya nak kena kumpul tunai 300,000 untuk bersedia memindahkannya kepada sebuah digital platform. Saya mesti ada cash 300,000 daripada keuntungan perniagaan untuk dibawa ke digital platform. Jadi ini antara secara tak langsung kan apa yang anda mungkin ataupun kita semua dapat belajar. Dan saya rasa ada banyak perkara yang mungkin daripada satu sudut Haji dalam kedudukan nak berkongsi. Tapi Haji masih rasa mungkin dari satu sudut ada ke yang nak mendengar, contoh kan. Tapi berniaga saya kurang nak kongsi. Jadi saya itu ni rahsia perniagaan. Cuma saya bagi tahu kata kalau tuan-tuan lihat saya stream. Salah satu lagi di mana masa yang saya atur untuk memastikan 160,000 turnover sebulan, kenaikan 3% tahun. Dulu saya pernah capai sampai 270,000 sebulan. Dengan kenaikan setiap 6 bulan kita ukur pada 15%. Sekarang dengan saya buat pula bantuan dengan besok Faiz dan John Bear masuk untuk create satu lagi business purpose kepada dua anak muda yang ada bakat. Tak semua perniagaan yang saya bina tentang saya, tapi saya bina tentang bagaimana nak memodelkan bahawa orang Melayu kalau main media sosial jangan lagi harap star daripada Facebook. Jangan lagi harap iklan pada YouTube. Because zaman tu akan berakhir. YouTube ada 52 juta channel. Anda buat kandungan anda ditonton oleh 6 juta orang pun pendapatan dia sama macam 400,000. Kerana periklanan telah pun merebak di seluruh channel. Dan setiap channel mempunyai USP, unique selling point. Walaupun numbers dia rendah, seperti saudara buka ZRA stream, walaupun numbers dia rendah, advertising dia very high. Kerana dia PENT. Dia adalah professional executive, managerial dan juga businessman. Walaupun saudara tengok 1 juta konten yang lara, saudara tak akan dapat advertising. Jadi ada benda-benda banyak yang saya nak bagi tahu kepada orang Melayu dalam melangkah kepada 5G bukanlah dengan hidup bergantung hayat pada Google, pada Facebook dan juga kepada YouTube untuk memberi iklan. Tapi kita menunggang mereka dan bukan menadah tempurung menanti berapa mereka akan bagi kepada kita. Dan saya rasa platform yang akan berlaku ini adalah sebagai permulaannya mudah-mudahan umpama akademi ZRA lah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan bersama memberikan sokongan, mudah-mudahan nanti kita dapat membina satu circle ataupun network yang semuanya boleh secara mandiri tanpa terlalu bergantung, tetapi kita ada satu sumber di mana kita dapat kalau juru pandunya adalah Tuan Haji Zainal sendiri, juru pandu ini dapat memandukan kita setidak-tidaknya orang kata untuk kita lebih mampan dalam suasana yang sekarang.
Dan saya melihat dengan mengendalikan isu-isu yang berkait rapat dengan diri, berkait rapat dengan macam tadi kan, menguruskan tekanan, menguruskan cabaran. Dan bagaimana kita nak urus ni Haji adalah pengurusan tu tadi. Saya kalau suara saya ni D minor, E minor ni, saya pressure tinggi ni. Kalau tuan-tuan nak tahu saya punya pressure, ini adalah tone suara saya. Saya melalui hari yang sangat heavy. Saya tidur malam tak cukup kerana tamu datang. Kemudian saya pagi ke mahkamah. Lepas tu pergi ke JKM, habis dengan HKL pukul 2 petang. Bila balik saya terpaksa membaca begitu cepat because saya nak stream pada saudara tentang kesan kelaparan kanak-kanak di United Kingdom yang tak cukup makan, di mana telah dikesan di sekolah-sekolah yang mana ibu bapaknya tak mampu lagi bagi. Nak rest petang, saya kena bercakap pula untuk menasihatkan salah seorang anggota Al-Maunah yang dah bebas untuk melancarkan buku baru dia. Saya terpaksa jadualkan dia. Lepas tu dapat lari, solat maghrib sekejap, masuk. Dan sekarang saya dah ada satu terma, Ustaz. Hinggalah bercakap dengan Tuhan. Saya akan bercakap dengan Tuhan, aku meminta yang paling kecil, selebihnya kau lebih ketahui. Doa saya dah tak panjang. InsyaAllah. Sebab saya fikir kata, kadang-kadang manusia sedang mencipta, sebenarnya kita kadang-kadang kita berdoa. Kita minta pada Tuhan pun. Kita sedang mencipta expectation nanti kita. Saya rasa banyak kali orang diperangkap oleh doanya. Jadi saya pun bagi tahu kata saya doa pun boleh jadi falasi. Minta sikit, yang lain saya kata ya Allah kau lebih tahu apa yang terbaik untuk aku. Jadi saya selalu yang buat masa sekarang ni, hari-hari yang saya minta tu hanyalah begitu banyak urusan mudahkan. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, cuba fikirkan Haji yang dengan padat tu tadi boleh habis saja live 1 ke 2 pagi tu kan, sempat lagi tag saya kan. Tag saya kan tentang program jumlah orang. Sebab itu saya rasa macam ini satu amanah juga, dan saya harap kita sama-sama memainkan peranan. Seperti mana macam semalam pun isteri saya tengok lepas semalam kan. Dia jarang tengok live kan. Lepas tu semalam pun lama dia tengok live. Sekarang kadang-kadang tu dia masuk scroll, tapi dia tahu saya duk tengok. Dia tahu saya duk layan ZRA. So kadang-kadang dia dengar aja. Tapi semalam dia pun tengok dekat phone dia. Tapi nak cerita ni, dia kata, dah ada yang tolong jawab dah ni. Sebab bila ada komen-komen negatif, dah ada orang kata sahabat-sahabat yang memainkan peranan. Jadi kita main peranan kita, tuan-tuan. Kalau pukul 1 pagi Haji masih bertanya bagaimana respon dan bagaimana kita berbincang bagaimana kita nak menghidangkan perkara ini. Dan pada saya ini adalah satu inisiatif daripada ataupun umpama satu doa jugalah. Tapi kalau kita tidak menyambutnya, kita tidak mengangkatnya dan kita tidak meletakkannya pada tempat yang baik, saya rasa kita yang gagal. Kerana Haji dah bagi hint, kalau nak buat, doktor kenalikan, saya kenalikan. Dan saya buat di tempat saya itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya tak nak bebankan dari segi pengurusan, biar ada pihak yang menguruskan. Tapi yang penting adalah untuk membawa majlis ilmu yang mana kita dapat bertalaki dan hadir diri. Dan mungkin pengorbanan anda adalah masa tenaga untuk hadir diri. Dan bagi pihak Tuan Haji pula, dia akan cuba berkongsi sebaik mungkin kepada yang telah ditakdirkan nanti untuk hadir, insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk ambil kontak nombor 0103510049, boleh WhatsApp. Ada. Dan nanti 11 lagi tempat kosong. Saya rasa insyaAllah pet 20 lebih, ada 29 yang dah book. InsyaAllah yang book tu dapat gaji. So siapa ya, 40 je yang saya akan ambil. Kerana first come first serve, lock dulu cepat. Dan saya bagi tahu dia bukanlah tentang mental. Sebenarnya tuan-tuan boleh implement semua, terutama dia sebenarnya tentang teknik berfikir. Sebab tu saya bagi tahu kata bila kita ada teknik berfikir yang betul, stres ke, kita ada masalah perniagaan ke, pekerjaan ke, jiran baru ke, harus ke mahkamah ke, dipanggil oleh polis ke, cuaca ke? Sebab cuaca pun sekarang ni boleh jadi kan, perkara yang mungkin perlukan cara pemikiran. Cuma macam kalau dah macam ni, berilah body language E minor. Sekejap lagi saya makan ni, Fajri Nenas, saya live balik tadi, sekejap lagi tentu F sharp, G sharp. Jadi benda perlu diurus. Sebab hari ni saya mempunyai moral yang sangat down. Saya suruh anak saya beli nenas, kerat Fajri Nenas. Saya sampai boleh tahu, doktor. Fajri Nenas, ikan masin goreng dengan kicap. Makan dia saja, saya punya mood akan boleh high. Sebab kita dah build up diri kita dengan mengenal pasti apa yang boleh menjadikan kamu berubah, Zainal, daripada down kepada okey. Saya beritahu anak saya, beli Fajri. Betul, kerana nanti ada ikan masin dengan kicap, Fajri Nenas. Kalau Fajri Terung lagi best, tapi susah nak jumpa Fajri Nenas. Itu je. Sebab bila anda dah tahu teknik anda berfikir, dan anda kenal teknik berfikir yang relevan,
untuk fix in dengan diri anda. Saya bagi tahu kata anda akan sentiasa berpegang pada prinsip bukan semua benda mudah. Betul. Tapi mustahil lah dalam hidup semua benda payah. Takkan semuanya kan. Takkan semua. Baik, Okey. alhamdulillah. Okay, makan dulu. Nanti kita break, kita call back untuk kita ada berapa orang tak? Tinggi okey. 400 orang konsisten daripada 490 dah hire saya kata saya nak makan dulu pagi nanas. Tuan-tuan yang mana nak ni live lepas saya makan pagi nanas barulah saya akan berniaga. Saya break, kita jumpa balik selepas ini. Terima kasih doktor kerana sudi datang promote projek ni. Ya, baik, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa pada sesi tersebut. Kalau anda yang 1 jauh Oktober 1 2020. Hari Sabtu ni Hari Sabtu ni. Jam pukul 2.30 hingga pukul 6 lebih kurang. Dan mungkin ada yang jauh sebab ramai SMS ni dia jauh. Dia minta juga secara online. Anda tag saja. Nanti kalau tak sesi kali ni, sesi yang next kita dah tengok pemantauan, kita buat penilaian daripada sesi yang pertama ini. Mungkin lepas ni anda terus saja di WhatsApp untuk bagi tahu bahawa ada sesi secara Zoom ke secara kita nak Google tengok Meet. demand. Kita tengok. Anda bagi demand dulu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Apa? Dapat WhatsApp? Tengah-tengah live dapat WhatsApp. Saya nak tengok impact live.